Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Bersama lagi dengan saya, Cikgu Faiz di dalam channel saya, IR Faiz NG. Okey, hari ini kita akan sambungkan lagi sesi pembelajaran kita PDPR Tingkatan 2 Sejarah bagi bab 9 iaitu Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Okey, apa khabar semua? Cikgu harap kamu sentiasa di dalam keadaan sihat dan masih lagi diberi kekuatan untuk meneruskan sesi PDPR ini. Okey, baik. Sebelum tu, cikgu harap kamu dah bersedia dengan buku teks kamu dan kamu boleh terus buka ke muka surat 156. Okey, baik. Apa yang akan anda pelajari pada hari ini? Kita akan menjelaskan warisan kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis hingga kini. Kita akan tengok untuk Negeri Sembilan pada subtopik 9.2. Untuk subtopik 9.1, kita akan tengok Kedah, Kelantan dan Perlis. Dia punya warisan sahaja. Okey, baik, kita akan teruskan lagi. Okey, gambar ni sama dalam buku teks kamu. Gambar ni adalah gambar dua gambar Istana Jaha di Kelantan dan juga replika Istana Raja Melewah di Negeri Sembilan. Okey, daripada gambar ni apa yang kamu boleh faham? Daripada gambar ni, dia menunjukkan warisan dari aspek seni bina lah, senang cerita sebab kita bercerita tentang warisan. Jadi kita boleh tengok kemegahan, kegemilangan kerajaan pada masa itu dah hingga sekarang yang dapat dilihat menerusi aspek warisan seni bina. Dia ada ukiran, dia ada penggunaan bahan-bahan yang orang kata apa, unik lah. Macam sekarang semua benda dah rumah batu. Kalau kamu tengok istana ni pun boleh jadi salah satu daripada penarik untuk sektor pelancongan negara kita. Okay, kita teruskan lagi. Okey, baik. Sila buka buku teks kamu pada muka surat 158. Okey, kelangsungan daripada kewujudan kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis ni, dia bukanlah perkara yang mudah. Dia diiringi dengan kegemilangan, tapi dia mengharungi pelbagai cabaran sejak daripada mula pengasasan. Okey, tengok ni cikgu highlightkan ini. Okey, kemegahan dan kegemilangan kerajaan ini dapat dilihat menerusi warisan. Kita nak tengok ini warisan. Warisan dalam aspek sistem pemerintahan beraja, adat istiadat, perundangan dan juga persuratan dan kesenian. Okey, yang pertama kita akan tengok adalah sistem beraja. Pengenalan institusi beraja oleh setiap kerajaan sejak daripada mula pengasasan dia antara salah satu warisan yang kekal sehingga sekarang. Okey, warisan ni dia terus menerus diperkembangkan menerusi perwujudan institusi raja berperlembagaan bila negara kita telah mencapai kemerdekaan. Okey, kita tengok yang pertama. Ni yang cikgu bulatkan ni. Okey, penggunaan gelaran pemerintah. Okey. Kerajaan Kelantan, Kedah dia gunakan gelaran Sultan. Manakala Perlis dia masih menggunakan gelaran raja. Okey. Tengok sebelah ni. Salah silah Raja Perlis. Ni sebagai pengetahuan kamu lah. Kamu boleh tengok lah. Daripada raja pertama dia sampailah raja ke-7. Okey, yang kedua, cara pelantikan pergantian pemerintah. Pelantikan Sultan, Putera Sultan atau Raja sebagai pengganti. Dia mengikut jurat keturunan. Tidak boleh orang lain. Okey, seterusnya. Baik, kalau kamu tengok dalam hierarki dalam segitiga ni,
Sultan atau raja ni dia paling tinggi lah kedudukan dia di atas lah. Dia memiliki keistimewaan dia tersendiri. Okey, sultan atau raja ni dia orang kata senang cerita lah, dia sebagai ketua agama Islam dan juga merupakan lambang kepada perpaduan rakyat. Okey, yang kedua adalah pembesar jajahan ataupun daerah. Dia ni dilantik sebagai wakil untuk mentadbir kerajaan dan bertanggungjawab terhadap jajahan ataupun daerah tersebut. Okey, warisan pentadbiran ni wujud sehingga kini. Kalau sekarang ni dia tak silap cikgu, dia mungkin panggil YB lah, senang cerita. Okey, YB. Okey, yang bawah ni penghulu mungkin. Ni penghulu ni biasalah, sampai sekarang kita pun ada dengar perkataan penghulu ni. Dia orang kata senang cerita, dia ni penguasa, ketua lah orang kata pada peringkat mukim. Dia berperanan sebagai orang perantara dengan rakyat dan juga pemerintah. Warisan ni kekal sampailah sekarang, kewujudan ketua kampung yang bertanggungjawab untuk mentadbir unit yang lebih kecil. Okey, seterusnya kamu boleh tengok lagi buku teks kamu pada bahagian adat istiadat pada muka surat 160 adat istiadat. Okey. Adat istiadat ni dia kalau kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis ni dia ada persamaan dari segi warisan adat istiadat diraja dia. Dia meliputi aspek keputeraan, perkahwinan, pertabalan, penganugerahan diraja dan juga pemakaman pemerintah. Lepas tu dia turut orang kata mewarisi alat-alat kebesaran diraja yang digunakan dalam setiap dia punya adat istiadat. Contoh-contoh alat-alat kebesaran diraja ni kita dah belajar sebelum ini. Ada keris, kalau tu ada nobat dan juga benda-benda lain. Okey, yang pertama kita tengok kalau ada istiadat ni, yang pertama ni yang ada warisan dia, yang ada persamaan warisan adat bagi 3 kerajaan ni, Kedah, Kelantan, Perlis ni. Yang pertama, majlis pemasyuran. Majlis pemasyuran ni senang cerita, dia penggantian sultan ataupun raja yang disempurnakan sebelum jenazah pemerintah dimakamkan. Majlis pemasyuran. Okey, yang kedua adalah istiadat pertabalan. Istiadat pertabalan ni dia mula-mula dia akan mempersembahkan senaskah Al-Quran dan juga alat-alat kebesaran diraja. Lepas tu sultan yang ataupun raja yang nak dimasyurkan tu akan baca dia punya watikah pemasyuran dia, watikah pertabalan dia lah, dan kemudian dia mengucup ataupun cium keris kuasa. Ni sebelah ni contoh ni. Ni gambar istiadat pertabalan Raja Perlis. Lepas tu menteri-menteri besar ni akan mengetuai seruan daulat tuanku, daulat tuanku. Okey, yang ketiga, penganugerahan bintang dan darjah kebesaran. Selalu kalau penganugerahan ni dia masa bersempena dengan hari-hari sambutan tertentu lah. Contohnya keputeraan, hari keputeraan pemerintah. Okey, darjah kebesaran ni dia anugerahkan sebagai pengiktirafan daripada sultan ataupun raja kepada kerabat diraja ataupun siapa-siapalah yang berjasa dalam negeri ataupun dalam kawasan ni lah. Okay, ni sebelah ni gambar penganugerahan darjah kebesaran oleh Sultan Kelantan, Sultan Muhammad. Ini contoh pingat darjah kebesaran. Ini contoh dia lah. 3, banyak lagi yang lain-lain. Okey, baik. Dari aspek perundangan pula, sistem perundangan ni dia bertujuan untuk menjamin
keadilan rakyat lah, melancarkan pentadbiran kerajaan dan juga memakmurkan negeri. Kalau tak ada undang-undang jadi apa? Jadi bila tak ada undang-undang akan berluasalah jenayah. Okey, ini kamu boleh tengok buku teks kamu pada muka surat 162. Makanya apabila sistem perundangan ini dilaksanakan, jadi terlahirlah untuk kerajaan Kedah Kelantan Perlis ni terlahirlah 3 undang-undang tubuh kerajaan Kedah Darul Aman, undang-undang tubuh kerajaan Perlis dan juga undang-undang perlembagaan tubuh kerajaan Kelantan. Okey, dalam undang-undang ataupun sistem perundangan ni dia ada dia punya fungsi-fungsi dia lah, senang cerita. Contohnya kalau ikut buku teks kamu ni, penggantian pemerintah. Yang nak ganti tu jika pemerintah yang sebelumnya mangkat, yang akan ganti sultan ataupun raja tu mestilah lelaki dan juga berketurunan raja berbangsa Melayu dan juga beragama Islam. Dalam undang-undang ni juga dia ada cerita tentang peranan sultan atau raja. Kedudukan sultan atau raja sebagai ketua negeri, ketua agama. Dalam undang-undang ni juga dia ada juga ceritakan tentang badan penasihat sultan atau raja. Yang berkuasa siapa? Kuasa majlis mesyuarat kerajaan negeri yang diketuai oleh Menteri Besar yang dipertua yang membantu sultan ataupun raja dalam mentadbir negeri dan juga rakyat. Okey, dalam undang-undang sistem perundangan ni juga dia menceritakan tentang hak rakyat dalam pentadbiran. Siapa yang umur 21 tahun atau lebih tinggal dalam negeri layak untuk jadi ahli Dewan Undangan Negeri ikut perlembagaan persekutuan. Lepas tu dalam perundangan juga ceritakan tentang tanggungjawab sultan atau raja. Okey, dalam tu ada ceritalah larangan kepada sultan ataupun raja, menteri atau majlis menteri menyerahkan negeri ataupun kuasa kepada kerajaan lain. Sultan atau raja dia berhak memilih menteri besar. Okey, dalam undang-undang yang ditubuhkan ini juga turut menerapkan lebih pemantapan mengenai undang-undang Islam. Contohnya dalam kerajaan Kedah. Ni kamu boleh tengok dalam muka surat 163. Kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Ini pun semuanya ada ditanya, kadang-kadang ditanya dalam soalan. Apa dia persamaan daripada sistem perundangan, tiga sistem perundangan negeri ni. Apa yang diceritakan dalam sistem perundangan ni. Okey, pemantapan undang-undang Islam. Kalau dalam kerajaan Kedah ni dia memperkenalkan enactment zakat. Kalau kerajaan Kelantan dia memperkenalkan enactment dan juga perkeliling berkaitan dengan jenayah Islam dan busana cara Islam dalam kehidupan rakyat. Sebab itulah Kelantan ni dia memang terkenal lah dengan orang kata apa, Islam punya corak pemerintahan. Okey, di Kelantan juga ada dituliskan ada undang-undang mengenai hukum maksiat yang ditulis pada abad ke-19 yang melarang perbuatan laga lembu dan juga persembahan menora. Ini kamu boleh baca lah ni. Atas ni ni contoh Jemaah Menteri semasa pemerintahan Sultan Muhammad ke-2. Okey, kita cerita ni dalam konsep negeri bukan kita cerita dalam konsep negara. Nanti kan kamu pelik pula perundangan ni apa beza pula dengan sistem perundangan negara. Itu lain. Ini kita cerita dalam negeri dan kita nak tengok warisan tiga kerajaan ni dan apa dia punya persamaan dia. Okey, seterusnya dari segi persuratan.
Okey, karya-karya persuratan ni dia jadi asas sebagai rujukan utama dalam kewujudan sesebuah kerajaan. Okey, kita tengok ni kalau ni dalam muka surat 164 lah. Contoh ni ada beberapa gambar ni. Karya-karya persuratan. Okey, yang pertama ni Al-Tarikh Salasilah ni kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Ni Al-Tarikh Salasilah ni dia ceritakan tentang pengasasan dan pembukaan ibu kota. Dia cerita pasal Kedah lah senang cerita. Catatan dia tentang Istana Kedah, pentadbiran di Perlis, sistem senarai pemerintah, pengasasan. Ini Al-Tarikh Salasilah. Yang kedua ni adalah Hikayat Merom Wangsa. Dia kisah dia tentang pengasasan kerajaan Kedah, pembukaan kota, pentadbiran dan juga pengislaman pemerintah. Ini pun kadang-kadang ditanya dalam soalan. Okey, yang ketiga ni adalah Salasilah ataupun Tarikh Kerajaan Kedah. Dia catatkan segala kronologi maklumat tentang jurai pemerintahan. Maknanya urutan pemerintah. Dalam tu juga ada ceritakan tentang perkembangan ekonomi dan juga pentadbiran kerajaan Kedah. Okey. Ini yang atas ni adalah syair Sultan Maulana. Dalam ni ada cerita tentang kisah perang yang berlaku di Kedah, yang diceritakan dalam bentuk syair. Okey, ni yang atasnya. Okay. Yang seterusnya adalah Hikayat Seri Kelantan. Hikayat Seri Kelantan ni dia kisahkan tentang pemerintahan negeri Kelantan. Daripada zaman Cik Siti Wang Kembar, Putera Sadun sampailah Raja Abdullah sehingga tahun 1900. Okey, yang bawah ni adalah detik-detik sejarah Kelantan. Ni kira baru sikit lah. Yang dia menceritakan tentang sejarah pengasasan kerajaan Kelantan. Okey, ni pun kamu kena tahu kadang-kadang ditanya dalam soalan. Kita teruskan lagi. Okey, baik, daripada segi aspek kesenian okey. Pengasasan kerajaan Kedah, Kelantan, Perlis ni dia banyak menyumbang kepada warisan kesenian. Warisan kesenian ni dia menunjukkan identiti kerajaan ini yang kekal sehingga kini. Jadi aspek kesenian ni dia merangkumi seperti seni ukir, seni bena, seni pertukangan, barang perhiasan, seni kraft tangan, seni persembahan dan juga seni silat. Jadi kesenian ni merupakan antara aspek warisan daripada dulu yang ada sampai sekarang. Okey, contoh yang pertama kita tengok warisan seni ukir. Ini memang banyak lah kalau dekat Kelantan dan Kedah. Jadi ukiran ini dia banyak macam-macam. Ada bermotifkan haiwan ataupun bermotifkan alam semula jadi yang penting dia bersesuaian dengan amalan Islam. Dia ada pada rumah, ada pada istana dan ada pada pelbagai binaan yang kekal sehingga sekarang. Okey, kamu boleh tengok ni contoh ni, gambar ni. Okey, yang kedua, warisan seni bena. Ini macam yang cikgu tunjuk mula-mula tadi. Kalau mula-mula tadi gambar istana. Sini gambar rumah tradisional. Masa ni tidak ada lagi penggunaan simen dan sebagainya, konkrit dan sebagainya. Masa ni masih menggunakan kayu-kayu yang berkualiti yang dibawa daripada luar ataupun diperolehi dari hutan. Okey, binaan masa tu ada bumbung berbentuk V terbalik. Apa tu ada ukiran yang dan juga penggunaan tiang daripada hutan tempatan yang berdaya tahan dengan cuaca dan kekal sehingga sekarang. Okey, yang ketiga adalah warisan seni pertukangan. Ada pembuatan barang-barang perhiasan.
barang-barang keperluan. Penggunaan emas, penggunaan perak. Lepas tu ada pertukangan senjata tradisional. Masa tu tak ada lagi apa orang kata M16 ke apa ke, semua tak ada lagi. Masa tu orang banyak pakai keris. Okey, seterusnya kraft tangan. Kraft tangan ni kalau di Kelantan ni memang terkenal lah. Seni batik pembuatan. Wah, ni kamu boleh tengok gambar ni. Okey, warisan seni persembahan. Ni juga di Kelantan. Permainan wayang kulit. Wayang kulit ni dia diangkat sebagai warisan kebangsaan lah, dalam kategori warisan tidak ketara. Kalau di Kedah pula, dia Mek Mulung, merupakan teater tradisional. Dia mungkin macam wayang kulit jugalah, cikgu pun tak pasti ke macam mana Mek Mulung ni. Dan kekal sehingga kini. Dan seterusnya adalah warisan seni silat. Seni silat ni orang kata kepandaian berjuang lah untuk menangkal serangan dan juga mempertahankan diri. Digunakan sebagai persembahan istimewa dalam satu majlis ataupun menjadi acara yang dipertandingkan pada beberapa peringkat. Ini pun antara perkara yang kamu kena tahu dan kadang-kadang ditanya di dalam soalan. Okey, itu sahaja untuk warisan Kedah, Kelantan dan juga Perlis. Untuk seterusnya nanti kita akan tengok mengenai Negeri Sembilan pada bahagian 9.2. Okey, baik, itu saja untuk kelas PDPR sejarah kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat menerima apa yang cikgu sampaikan. Bagi pelajar kelas cikgu, sila lengkapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Jangan lupa like, subscribe dan juga share video-video cikgu jika ia menarik dan dapat membantu kamu. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.